Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali dan dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana kita masih lagi pada hadis-hadis berkenaan tentang ibadah haji daripada junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adanya manfaat, adanya kebaikan, adanya ibrah dan pengajaran yang kita peroleh insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan komen di Facebook maupun di TikTok. Kita dah tiba pada tajuk berkenaan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa an-nas'ya baina Safa wal Marwah ruknun. Maka dibawakan di sini daripada situ kan, bahawa sesungguhnya ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah adalah termasuk daripada rukun. Maka sa'i adalah rukun untuk umrah dan juga rukun untuk haji. La yasihul hajju illa bih. Haji tidak akan jadi sahih kecuali seseorang itu mesti kena melakukan sa'i. 3078 baca. Maka daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, qultu laha, daripada Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, beliau berkata, aku telah berkata kepada Aisyah yang merupakan makcik beliau, inni la adhunnu rajula law lam yatuf baina Safa wal Marwah ma darrah. Sesungguhnya aku merasakan seseorang yang tidak melakukan sa'i, tawafa yatufu bermaksud sa'i di sini, melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, maka tidak ada sebarang mudarat baginya. Maka Aisyah bertanya, lima, kenapa kamu berkata begitu? Maka kata Urwah bin Zubair, li'anna Allah Ta'ala yaqul, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Baqarah ada berfirman pada ayat 158, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk daripada syiar akan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai kepada ayat fala junaha, maka tidak mengapa jika seseorang itu melakukan sa'i di antara keduanya. Fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka berkata Aisyah, ma atamallahu hajjam ri'im, tidaklah Allah menyempurnakan haji seseorang, wala umrah, dan tidaklah sempurna umrah seseorang, lam yatuf baina Safa wal Marwah, yang tidak melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Walau kana kama taqul, dan kalaulah pemahaman kamu seperti yang kamu katakan tentang ayat Al-Quran tersebut, kerana adanya perkataan fala junaha, maka kata Aisyah lakana, maka sepatutnya ayatnya berbunyi fala junaha alaihi, maka tidak mengapa ke atas orang tersebut alla yatawafa, untuk dia tidak melakukan sa'i di antara keduanya. Sepatutnya kena ada lam alif, bukannya an yatawafa. Wahal tadri fi ma kana dhalik. Maka Aisyah tanya Urwah, adakah kamu tahu kenapa ayat tersebut turun? Maka kata Aisyah, innama kana dhaka, hanya sahaja ayat itu adalah annal ansar, kerana golongan ansar, kanu yuhilluna fil jahiliyah, mereka apabila berihram pada zaman jahiliyah, li sanamaini, maka mereka telah berihram untuk dua berhala yang diletakkan di pinggir laut. Yang diletakkan di pantai. Syatil bahar maksudnya di pantai, di pinggir laut. Yang mana kedua-dua berhala tersebut bernama Isaf dan Na'ilah, kata Aisyah. Summa yaji'un, maka kemudian mereka akan datang kepada berhala tersebut. Fayatufuna baina Safa wal Marwah. Lalu mereka barulah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah setelah daripada mereka mendatangi berhala tersebut. Summa yahlikun, barulah mereka bercukur.
Maka apabila Islam datang, karihu, maka orang-orang Ansar merasa tidak gembira. Mereka tidak mahu untuk melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah kerana teringatkan itulah amalan mereka semasa jahiliyah. Alladzina kanu yasna'un, disebabkan apa yang mereka lakukan pada jahiliyah. Maka kata Aisyah, sebab itulah turunnya ayat yang mana Allah berfirman, fala junaha, maka tidak mengapa wahai golongan Ansar, ayyatawafa bihima, untuk kamu kekal melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, ianya tidak ada kaitan dengan berhala yang bernama Isaf dan Nailah. Lihat kepada catatan Imam Nawawi pada awal perenggan muka surat sebelum ini 836, kata Imam Nawawi, pendapat majoriti para ulama daripada kalangan sahabat dan tabi'in dan selepas mereka adalah anna sa'ya, bahawa sesungguhnya ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah rukunun min arkanil hajj. Sa'i adalah rukun. La yasihu, tidak sah umrah mahupun haji kecuali dengan sa'i. Wala yujbaru bidam, dan sa'i tidak boleh diganti dengan membayar dam, dan juga yang lain. Dan inilah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuwayh, Abu Thawr dan juga para ulama yang lain. Wa qala Abu Hanifah, Abu Hanifah pula berkata bahawa sa'i adalah wajib haji. Maka kalaulah kita sebut wajib haji, maka ianya boleh diganti dengan dam. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Ianya adalah rukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus baca. Kemudian nanti pada muka surat 837 daripada baris yang keempat daripada bawah itu ada kisah Isaf dan Nailah. Maka para pelajar boleh baca. 3079 baca. Maka bila turunnya ayat ini, inna safa wal marwata min syairillah, sampai kepada ayat faman hajjal baita aw i'tamar, maka orang yang melakukan haji dan umrah di Baitullah, fala junaha, maka tidak mengapa, an yatawafa, untuk mereka melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka ayat ini ditujukan kepada golongan Ansar yang merasakan bersalah untuk melakukan sa'i kerana sebelum ini mereka melakukan sa'i kerana berhala Isaf dan Nailah. Qalat, berkata Aisyah, fatafu, maka barulah golongan Ansar mereka melakukan tawaf. Semua riwayat ini lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak perbezaan. 3079 baca riwayatnya. Maka Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, aku telah berkata kepada Aisyah, ma'ara, tidaklah aku melihat alayya junahun, bahawa sebarang dosa ke atasku, alla atatawafa baina Safa wal Marwah, sekiranya aku tidak melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Qalat, maka Aisyah bertanya, lima, mengapa begitu? Qultu, maka Urwah bin Zubair berkata, li'anna Allah azza wa jalla yaqul, kerana sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk daripada syiar Allah, sehinggalah ke akhir ayat yang berbunyi, faman hajjal baita, maka barang siapa yang melakukan haji di Baitullah, aw i'tamara, ataupun melakukan umrah, fala junaha, maka tidak mengapa, tidak berdosa ke atas mereka, an yatawafa bihima, untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Maka berkata Aisyah, lau kana kama taqul, kalaulah ayat seperti mana yang kamu katakan wahai Urwah, lakana, maka adalah sepatutnya perkataannya, fala junaha alaihi, alla, mesti kena ada lam alif, alla yatawafa bihima. Maka berkata Aisyah, innama unzila hadza, sesungguhnya ayat ini telah diturunkan fi unasim minal ansar, berkenaan sekelompok orang daripada kalangan Ansar. Kanu idza ahallu, mereka ini apabila berihram, ahallu, mereka telah berihram, limanatin, untuk berhala manah, fil jahiliyah. Maka mereka bila berihram, maka berihram untuk berhala. Fala yahillu lahum, maka sesiapa yang berihram untuk berhala manah, mereka tidak boleh. Fala yahillu lahum an yatawafu baina Safa wal Marwah, mereka tidak boleh untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Falamma qadimu, apabila mereka tiba ke Mekah bersama dengan Nabi SAW untuk haji, zakaru zalikalah, maka mereka sebutkan kepada Nabi SAW tentang amalan mereka sebelum Islam, yang mana mereka tidak melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala ayat ini, fala amri,
maka demi usiaku, kata Aisyah, ma atamallahu, Allah tidak akan mengira sempurna haji man lam yatuf, seseorang yang tidak melakukan tawaf sa'i di antara Safa dan Marwah. 3080 juga riwayat lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak perbezaan daripada perkataan. 3080 baca. Maka daripada Urwah bin Zubair rahimahullah, beliau berkata, qultu li Aisyah, aku telah bertanya kepada Aisyah zaujin Nabi, isteri Nabi SAW, yang juga merupakan makcik kepada Urwah bin Zubair rahimahullah. Maka aku bertanya, ma'ara, tidaklah aku melihat, ala ahadin lam yatuf baina Safa wal Marwati syai'an, sebarang dosa ke atas seseorang, lam yatuf, yang tidak melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah. Wama ubali, dan aku menganggap tidak ada apa-apa, alla atufa, sekiranya aku tidak melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka di sini kita nampak orang yang dekat dengan zaman sahabat, iaitu para tabi'in, mereka pun kadang-kala boleh tersalah memahami akan ayat Al-Quran. Apatah lagi kita apabila sekadar berpandukan kepada terjemahan. Maka ada ayat yang boleh berpandukan kepada terjemahan, ada ayat yang perlu berpandukan kepada tafsir, penerangan para ulama rahimahullah. Kalaulah tidak, kita lihat Urwah yang merupakan tabi'in, yang zamannya tidaklah jauh daripada Nabi, berbangsa Arab, anak saudara Aisyah, ibu dan ayahnya adalah sahabat Asma dan Zubair, pun ada kekeliruan di dalam memahami ayat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka berkata Aisyah, bi sama kulta, amatlah buruk apa yang telah kamu katakan. Ya bena ukhti, wahai anak saudaraku. Tawafa Rasulullah, Nabi SAW telah melakukan sa'i. Wa tawafal muslimun, umat Islam juga semuanya telah melakukan sa'i. Fakana sunnah, maka ianya adalah cara melakukan haji dan umrah. Bukannya sa'i itu sunnah, tidak. Sunnah di sini bermaksudnya cara, tariqah untuk melaksanakan haji dan umrah. Wa innama kana, maka Aisyah terangkan apakah maksud ayat fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Kata Aisyah, wa innama kana man ahalla li banati taghiyah, dan hanya senya barang siapa yang berihram untuk berhala manah at-taghiyah, yang melampau, yang sesat, allati bil musyallal, yang mana berhala itu terletak di tempat yang bernama musyallal, orang yang berihram untuk berhala manah la yatufun, mereka tidak melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Maka kan zaman dulu banyak berhala. Orang yang buat haji untuk berhala sekian, maka mereka tak perlu buat sa'i. Maka apabila Islam datang, maka kami telah bertanya kepada Nabi SAW tentang sa'i. Maka Allah telah menurunkan ayat, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk daripada syiar agama Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang melakukan ibadah haji di Baitullah, aw i'tamara, ataupun melakukan umrah, fala junaha, maka tidaklah ada dosa alaihi, ke atasnya, an yatawafa, untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Itu maksud ayat. Bukan seperti yang difahami oleh Urwah bin Zubair. Walau kanat kama taqul, kalaulah ayat seperti yang kamu gambarkan wahai Urwah, lakanat, nescaya perkataannya adalah fala junaha alaihi alla, adanya lam alif pada ayat tersebut. Qala Zuhri, maka kata Zuhri, aku telah menceritakan riwayat ini kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Fa'ajabahu dzalika, maka beliau menyukai hadis ini. Lalu beliau berkata, inna hadzal ilmu, sesungguhnya ini adalah ilmu yang bagus. Walaqad sami'tu, dan demi sesungguhnya aku telah mendengar daripada beberapa orang daripada kalangan ahli ilmu, mereka berkata, innama kana man la yatufu baina Safa wal Marwati minal Arab, sesungguhnya beberapa orang yang tidak melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah di kalangan orang Arab, yaqulun, mereka mendakwa, inna tawafana baina hadzainil hajaraini min amril jahiliyah, kami tak nak buat sa'i kerana sa'i yang kami pernah buat di antara dua berhala, iaitu Isaf dan Na'ilah, termasuk daripada perkara jahiliyah. Maka bila mereka Islam datang, mereka tak nak buat.
So mereka kata dulu kami buat kerana berhala. Wa qala al-akharun, golongan yang lain daripada Ansar pula berkata, innama umirna bitawafi bil baiti, yang Allah perintahkan untuk kami adalah kami melakukan tawaf di Baitullah, walam nu'mar, dan kami tidak diperintahkan untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan keseluruhan ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk daripada syiar agama Allah. Maka barang siapa yang melakukan haji dan ataupun umrah, maka tidaklah berdosa untuk dia melakukan sa'i di antara keduanya. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat qala. Maka kata Abu Bakar bin Abdul Rahman, maka aku berpandangan ayat ini telah turun untuk beberapa kelompok. Aisyah dengan penerangan dia, Abu Bakar bin Abdul Rahman dengan riwayat dia, maka beliau berkata ayat ini turun untuk kedua-dua kelompok. Dan dalam Al-Quran memang begitu, kadang-kala satu ayat mempunyai beberapa sababun nuzul. 3081 baca. Maka dalam riwayat ini lebih kurang sama, cuma ada sedikit perbezaan. Maka apabila para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, anzalika tentang sa'i, maka mereka berkata, wahai Rasulullah, inna kunna nataharraj, sesungguhnya kami menganggap berat untuk kami melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Dan ada dua sebab. Satu, kerana mereka tak pernah buat sebab mereka berihram untuk berhala manah. Dan ada satu lagi golongan mereka tak nak buat sebab mereka sebelum ini bila buat sa'i kerana berhala, maka mereka tak nak teringatkan kejahilan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk daripada syiar Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang melakukan haji di Baitullah, aw i'tamara, ataupun melakukan umrah, fala junaha alaihi, maka tidaklah berdosa ke atasnya, an yatawafa, untuk melakukan sa'i bihima, pada kedua-dua Safa dan Marwah. Maka berkata Aisyah, qad sanna Rasulullah, maka Nabi SAW telah menetapkan at-tawaf untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Falaisa li ahadin an yatruka, maka tidaklah boleh kepada mana-mana orang untuk meninggalkan at-tawaf sa'i di antara Safa dan Marwah. 3082 terus. Maka Aisyah radhiyallahu taala telah meriwayatkan annal ansara, bahawa golongan Ansar, kanu qabla an yuslimu, adalah mereka sebelum masuk Islam, hum wa Ghassan, mereka dan kabilah Ghassan, yuhilluna limanatin, mereka akan berihram untuk berhala manah. Fataharraju, maka mereka merasa berat, an yatufu, untuk mereka melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, kerana mengingatkan mereka kepada apa yang mereka pernah buat pada zaman jahiliyah, mereka berihram untuk berhala. Wa kana dhalika sunnatan, dan itu adalah cara mereka melakukan haji, fi abaihim, semenjak nenek moyang mereka. Man ahrama limanah, barang siapa yang berihram untuk berhala manah, maka dia tidak boleh untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Wa innahum sa'alu Rasulullah, dan sesungguhnya golongan Ansar ini telah bertanya kepada Nabi SAW anzalika, tentang sa'i tersebut, hina aslamu, ketika mereka masuk Islam. Maka turunlah ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, wa man tatawwa'a khaira, maka barang siapa yang melakukan kebaikan, fa innallaha syakir, maka sesungguhnya Allah amat menghargai, alim, dan Allah mengetahui kebaikan yang dilakukan. 3083 lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan riwayat ini. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah an Asim an Anas radhiyallahu anhu qala kanat al-ansaru yakrahuna an yatufu baina Safa wal Marwah. Maka orang Ansar mereka tidak suka melakukan sa'i kerana dua sebab yang telah disebutkan sebelum ini. Kerana mereka memang tak pernah buat sa'i, kerana mereka telah berihram dengan berhala manah. Dan yang kedua, kerana ada sebahagian yang lain daripada golongan Ansar, mereka melakukan sa'i kerana dua berhala, Isaf dan Na'ilah. Maka mereka merasa berat untuk melakukan sa'i. Maka turunlah ayat,
yang kita dah baca beberapa kali, ayat 158 daripada suratul Baqarah, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Bab yang seterusnya berkenaan tentang bahawa sa'i tidak perlu diulang-ulang. Dia bukan macam tawaf, boleh buat tawaf sunat, adanya tawaf wada, adanya tawaf kudum, tidak. Sa'i hanya untuk ibadah umrah dan hanya untuk ibadah haji. Dia tidak ada istilah sa'i sunat, dia tidak berulang-ulang. 3084 baca. Maka hadis ini nak menerangkan hatta kalaulah dia melakukan haji kiran. Haji kiran maksudnya berihram untuk haji dan umrah. Ada dua ibadah. Maka walaupun untuk haji kiran, maka hanya satu sa'i. Sebab itu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, lam yatufin Nabi, Nabi tidak melakukan sa'i, wala ashabu, tidak pula sahabat Nabi, di antara Safa dan Marwah, kecuali hanya sekali sa'i. Maka untuk haji kiran hanya satu sa'i. Terus 3085 terus. Maka daripada riwayat yang lebih kurang sama, beliau berkata, kecuali hanya satu sa'i, itulah sa'i yang dilakukan awal-awal ketika orang tersebut selesai tawaf kudum melakukan sa'i. Bab yang seterusnya, bab istihbabi idamatil haji talbiyah, sunnah untuk orang yang melakukan haji meneruskan talbiyah hatta yashra', sehinggalah dia memulakan melontar jamrah Aqabah yauman nahri pada 10 Zulhijjah. Banyak orang ingat bila dah selesai wukuf Arafah, maka dia tak payah talbiyah. Sebenarnya orang yang buat haji disunnahkan untuk talbiyah sampailah dia selesai melontar jamrah Aqabah pada tarikh 10 Zulhijjah. 3886 baca. Daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, radiftu Rasulullah, aku telah membonceng dan duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafatin, daripada perjalanan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Falamma balagha Rasulullah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba Asy-Syi'bal Aisar, satu lembah yang terletak di sebelah kiri, alladhi dunal Muzdalifah, yang terletak sebelum tibanya Muzdalifah, anakha, maka baginda telah mendudukkan unta baginda. Fabalah, maka baginda telah pergi untuk buang air kecil. Kemudian baginda datang balik. Fasababtu alaihi alwudu', maka aku telah mencurahkan air untuk baginda berwuduk. Fatawadda'a wudu'an khafifah, maka baginda telah berwuduk dengan wuduk yang ringkas. Summa qultu, kemudian aku berkata, as-salah, adakah tuan nak menunaikan solat di sini wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, as-salatu amamaka, kita akan menunaikan solat di hadapan, iaitu ketika tiba di Muzdalifah. Faraqiba Rasulullah, maka Nabi SAW telah menunggang semula unta sehingga baginda tiba di Muzdalifah. Fasalla, maka baginda telah menunaikan solat di Muzdalifah. Summa radifal fadlu Rasulullah, kemudian keesokan harinya Nabi telah memboncengkan Fadl bin Abbas ghada tajam'in, keesokan harinya daripada Muzdalifah menuju ke Mina. Terus 1281 masih riwayat yang sama, qala Quraibun. Maka Fadl bin Abbas meriwayatkan, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW lam yazal yulabbi, Nabi terus menerus bertalbiyah sampailah baginda tiba di Jamrah Aqabah. 3087 baca. Maka sesungguhnya Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, ardafal fadla, telah memboncengkan untuk duduk di belakang unta baginda Fadl bin Abbas. Daripada mana Fadl bin Abbas tumpang Nabi? Daripada min jam'in, daripada Muzdalifah. Jamak di sini bermaksud Muzdalifah. Qala, berkata perawi, fa akhbarani Ibnu Abbas annal Fadla akhbarah, maka Fadl bin Abbas memberitahu kepada Abdullah bin Abbas, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW lam yazal yulabbi, baginda terus menerus bertalbiyah sampailah baginda selesai melontar Jamrah Aqabah.
barulah berhenti talbiyah Nabi. Maka sepanjang-panjang dalam ihram, maka hendaklah bertalbiyah, jangan berhenti apabila selesai wukuf di Arafah. 3088 baca. Daripada Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa kana radhiyaf Rasulillah, dan adalah beliau orang yang duduk dan membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahawa sesungguhnya beliau berkata, fi asyiyati Arafah, pada petang Arafah, fi asyiyati Arafah, pada bahagian petang, bahagian malam Arafah, wa ghadati jam'in, dan pada pagi pada pagi Muzdalifah, yang mana berkumpulnya manusia, hina dafa'u, ketika mana mereka nak bergerak meninggalkan Muzdalifah. Maka baginda bersabda, alaikum bisakinah, hendaklah kamu tenang, hendaklah kamu tenang. Sewaktu Nabi nak tinggalkan Arafah pun Nabi sebut begini, sewaktu Nabi nak tinggal Muzdalifah pun Nabi sebut begini, hendaklah kamu tenang. Wa huwa kafun naqatah, dalam keadaan baginda memegang erat tali kekang unta baginda, hatta dakhala Muhassirah, sehingga baginda masuk ke lembah Muhassir, tempat di mana Abrahah dan tenteranya dihancurkan Allah. Wa huwa min Mina, dan wadi Muhassir termasuk daripada Mina. Qala, maka baginda bersabda, alaikum bihasal khazfi, hendaklah kamu mengambil beberapa batu kerikil yang kecil. Al-khazaf, yang biasa digunakan untuk membaling oleh kanak-kanak. Allazi turma bihil jamrah, yang akan digunakan untuk melontar dengannya jamrah. Wa qala, maka berkata perawi, lam yazal Rasulullah, terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah sehinggalah Nabi selesai melontar jamrah. Terus 3089 lebih kurang sama, yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair bi hadzal isnad ghayra annahu lam yadhkur fil hadits lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta ramal jamrah, wa zada fi hadisi wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi yadihi kama yakhziful insan. Nabi ketika mana menyuruh untuk mencari batu kerikil yang kecil yang biasa digunakan oleh budak-budak untuk membaling batu, maka Nabi siap tunjukkan dengan isyarat tangan seseorang yang sedang membaling sesuatu. Terus 3090 baca. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala telah berkata, wa nahnu bijam'in, sedangkan kami berada di Muzdalifah ketika itu, sami'tul ladzi, aku telah mendengar zat yang diturunkan ke atasnya suratul Baqarah. Kenapa disebut suratul Baqarah? Kerana banyak ayat haji ada dalam suratul Baqarah. Maka baginda bersabda di tempat ini, labbaik Allahumma labbaik, bererti dekat Muzdalifah Nabi masih bertalbiyah. Maka talbiyah hanya berhenti ketika dah tiba di Mina setelah melontar Jamrah Aqabah. 3091 baca. Maka sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud labba, telah terus menerus bertalbiyah, hina afadha, sewaktu beliau meninggalkan, min jam'in, daripada Muzdalifah. Maka ada orang yang kata, Arabi, macam orang Badui je, kenapa tak berhenti talbiyah, kenapa masih talbiyah? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, anasiyan nas, adakah manusia lupa, amdallu, ataupun mereka telah menjadi sesat. Sami'tul ladzi, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang telah diturunkan ke atasnya suratul Baqarah, yaqulu fi hadzal makan, Nabi terus menerus berkata pada tempat ini, labbaik Allahumma labbaik. Maka daripada Muzdalifah ke Mina pun tetap kena terus talbiyah. 3092, yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hasanul Hulwani qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana Sulaiman an Husain bi hadzal isnad. 3093 baca. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bijam'in, ketika berada di Muzdalifah, sami'tul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah, aku mendengar Nabi yang diturunkan ke atasnya suratul Baqarah, hahuna, di sini, iaitu di Muzdalifah. Baginda masih melaungkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, summa labba. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memulakan talbiyah, walabbaina ma'ah, dan kami pun turut melaungkan talbiyah bersama dengan dia.
Riwayat seterusnya nak menerangkan bahawa ketika meninggalkan Mina menuju ke Arafah, bila pada awal permulaan haji, iaitu pada 9 Zulhijjah, maka ketika itu sunnah untuk bertalbiyah dan sebenarnya bertakbir pun boleh. Babu talbiyati wa takbir fi zahab, ketika nak bergerak daripada Mina menuju ke Arafah pada 9 Zulhijjah. 3094 baca. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala beliau berkata, "Ghadawna, kami telah berpagi, kami telah keluar pada waktu pagi." Kerana pergerakan Nabi daripada Mina menuju ke Namirah adalah setelah matahari terbit. Kemudian bila masuk Zuhur, Nabi daripada Namirah telah menuju ke Wadi Uranah. Maka telah berkata Abdullah bin Umar, kami telah keluar pada waktu pagi bersama dengan Nabi SAW daripada Mina menuju ke Arafah. Minnal mulabbi, maka ada di antara kami yang bertalbiyah. Wa minnal mukabbir, dan ada di antara kami yang bertakbir. Maka menunjukkan kedua-duanya boleh. 3095 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kunna ma Rasulillah, kami telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghadatin, pada waktu pagi Arafah 9 Zulhijjah. Faminnal mukabbir, maka ada di antara kami yang bertakbir. Wa minnal muhallil, ada di antara kami yang bertalbiyah. Muhallil iaitu bertalbiyah. Fa amma nahnu fa nukabbir, maka adapun kami, maka kami telah bertakbir. Maka aku bertanya, wallahi la'ajaba minkum, adalah amat menakjubkan kamu. Kaifa, mengapa kamu tidak bertanya kepada Abdullah bin Umar, maza ra'aita Rasulullah, apakah yang tuan telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan? Tapi perawi tak bertanya. Maka pada waktu itu timbul kekeliruan. Apa yang Nabi buat, talbiyah ke takbir? 3096 baca. Maka daripada Abu Bakar As-Saqafi, daripada Muhammad bin Abu Bakar As-Saqafi, beliau berkata, sesungguhnya beliau telah bertanya kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wahuma, dan ketika itu beliau dan Anas bin Malik ghadiyani, telah keluar pada waktu pagi daripada Mina untuk menuju ke Arafah. Maka beliau bertanya, kaifa kuntum, apakah yang kamu wahai Anas lakukan pada pagi seperti ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Anas, kana yuhillul muhillu minna, maka ada di antara kami yang melaungkan talbiyah, fala yunkaru alaih, maka Nabi tidak mengingkarinya. Wa yukabbirul mukabbir minna, dan ada di antara kami yang bertakbir, maka Nabi tidak mengingkarinya. Nabi membenarkan kedua-dua perbuatan, maka kedua-duanya adalah boleh. 3097 hadis yang terakhir untuk sesi ini terus. Maka Muhammad bin Abu Bakar telah berkata, aku telah bertanya kepada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ghadat Arafah, pada pagi hari 9 Zulhijjah. Pada pagi hari 9 Zulhijjah. Pada pagi hari 9 Zulhijjah. Maka kami telah bertanya, ma taqulu fi talbiyati hadzal yaum, apakah pandangan tuan berkenaan tentang talbiyah pada hari ini, iaitu 9 Zulhijjah? Maka berkata Anas bin Malik, sirtu hadzal masir, aku pernah melalui perjalanan ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan para sahabat baginda. Faminnal mukabbir, maka kata Anas, ada di antara kami yang bertakbir. Wa minnal muhallil, dan ada di antara kami yang melaungkan talbiyah. Wala ya'ibu ahaduna, dan tidak ada yang meremehkan salah seorang daripada kami ala sahibih, akan yang lain. Nak menunjukkan kedua-duanya adalah boleh, talbiyah pun boleh, takbir pun boleh, sewaktu perjalanan daripada Mina menuju ke Arafah. InsyaAllah kita akan sambung riwayat 3098 pada sesi yang berikutnya. Terima kasih semua, jumpa lagi insyaAllah.